Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan menyambung ya untuk bab yang keempat, bab terakhir untuk silibus semester kedua ini ya, di bawah topik pembuatan keputusan, dan hari ini kita akan lihat berkaitan dengan alat membuat keputusan kuantitatif. Untuk mengetahui apakah alat membuat keputusan kuantitatif, ya, kita jumpa sebentar. Okey, para pelajar, untuk tajuk pada kali ini ya, tajuk ini merupakan subtopik yang kedua ya dalam bab pembuatan keputusan ya, yang mana alat membuat keputusan kuantitatif ini merupakan anak topik yang pertama lah ya. Untuk makluman pelajar, untuk alat membuat keputusan ini kita ada dua jenis alat ya. Satu dinamakan sebagai alat membuat keputusan kuantitatif, dan yang kedua adalah alat membuat keputusan secara kualitatif. Dan untuk hari ini kita akan lihat yang pertama dahulu, iaitu alat membuat keputusan kuantitatif. Okey, sebelum itu ya, diharap di akhir video nanti ya, para pelajar dapat mengaplikasikan ya berkaitan dengan alat membuat keputusan secara kuantitatif, yang mana ya di sini kita ada dua alat ya yang terlibat secara kuantitatif. Satu dinamakan sebagai statistik deskriptif dan yang kedua adalah pokok keputusan. Okey, untuk sebelum itu kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan alat keputusan kuantitatif. Okey, alat keputusan kuantitatif ini merujuk kepada penggunaan nilai angka ya yang membolehkan analisis matematik ataupun statistik dilakukan dalam membantu pengurus membuat sebarang keputusan. Maksudnya, alat keputusan kuantitatif ini melibatkan pengiraan ya, melibatkan nilai angka ya, maknanya keputusan yang akan diambil oleh pihak pengurusan adalah bergantung kepada angka ataupun nilai yang diperolehi daripada statistik ataupun pengiraan secara matematik. Okey, di sini ya ada dua jenis alat keputusan kuantitatif. Okey, yang pertama adalah statistik deskriptif dan yang kedua tadi adalah pokok keputusan. Okay, untuk yang ini kita akan lihat dahulu berkaitan dengan statistik deskriptif. Okay. Statistik deskriptif ini adalah kaedah yang digunakan untuk menguruskan maklumat berangka yang mana ya terdiri daripada min, mod, median, sisihan piawai, carta dan graf. Okay, kita lihat satu persatu. Okay, min adalah jumlah semua nombor dibahagi dengan saiz sampel, ataupun kata nama lain untuk min adalah purata. Jadi untuk mendapatkan purata ya, di sini jumlah semua nombor, kalau kamu lihat di sini ya, X sama dengan ini simbol jumlah ya. Xi adalah X yang keberapa ya. Bahagi N itu merujuk kepada saiz sampel. Okay, kemudian kita ada median. Median adalah titik tengah bagi nombor-nombor sampel setelah disusun dalam tertib menaik. Okay, kena susun dulu ikut tertib menaik dari kecil ke besar dan ambil yang berada di tengah-tengah ya. Maknanya sampel ataupun nombor yang berada di tengah itu adalah median. Okay, formula untuk median okey, kita lihat contoh ya, contoh untuk mendapatkan min. Okay, untuk mendapatkan min,
Di sini ya dia ada contoh yang cikgu beri di sini. Okey, ada bilangan buru 1 sampai 5. Kemudian ada bilangan produk ya untuk bilangan buru 1, 10, 20, 30, 40 dan 50. Jadi untuk kita mengira min ya, min sama dengan jumlah semua produk dibahagi dengan bilangan buru. Okey, bilangan buru di sini kita ada 5. Jumlah produk maknanya setiap ini kita akan tambahkanlah ya, 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50. Okay, contohnya seperti inilah, 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50 bahagikan dengan saiz sampel tadi, kita ada 5 sampel kan. Jadi bahagi dengan 5, maka kamu akan dapat minnya adalah sebanyak 30. Okey, boleh ya untuk min. Kemudian untuk median pula, okey, di sini cikgu ada bagi sampel ya. 85, 78, 90, 88 dan 99. Jadi untuk mendapatkan median tadi, ya apa yang perlu dilakukan adalah pelajar kena susun dahulu ikut tertib menaik. Ya, kena susun dari kecil ke besar. Okey. Jadi setelah kita susun dahulu ya. Setelah kita susun kita akan dapat dia begini. 78, 85, 88, 90 dan 99. Okey. Dan yang berada di tengah itu adalah angka 88. Maka median untuk ini ya, markah 5 orang pelajar ini adalah 88. Okey. Contoh yang kedua di sini ya, kita ada 65, 80, 75, 90, 82, 78. Beza dengan contoh yang pertama. Yang pertama ini dia punya sampel adalah ganjil. Jadi kita boleh ambil yang berada di tengah. Tiada masalah. Maknanya yang berada di tengah itulah dia punya median. Untuk contoh yang kedua ini, kalau kamu lihat dia sampelnya adalah genap 6. Ya, apabila kamu susun dalam tertib menaik, dia akan menjadi beginilah ya. 65, 75, 78, 80, 82 dan 90. Maknanya yang berada di tengah adalah 78 dan 80. Tetapi kita tidak boleh ambil kedua-dua angka ini sebagai median. Sebab median dia hanya ada satu sahaja. Okey, caranya untuk bilangan sampel yang genap adalah kita campurkan dua nombor yang berada di tengah ini dan kita bahagikan dengan 2. Maka kita akan dapat 79. 79 inilah dia punya median. Okey. Seterusnya kita lihat pula mod. Okey. Mod adalah nombor yang berulang paling kerap dalam suatu sampel. Okey, julat pula adalah perbezaan nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam maklumat berangka. Ataupun maksudnya nilai yang besar, angka yang besar kita tolakkan dengan angka yang paling kecil dalam sampel tersebut. Okey. Formula untuk julat ni, ya, julat X terbesar tolak dengan X terkecil. Okey. Kemudian contoh ya, contoh untuk mod dan julat. Okey, di sini ada sampel angka 6, 4, 8, 2, 6, 8, 9, 2, 5, 7, 8 dan 9. Okay, kalau kamu lihat daripada sampel ini, yang paling banyak diulang adalah angka 8 ataupun nombor 8. Ya. 1, 2, 3 kali. Jadi modnya adalah 8. Ya, yang mana mod di situ, kalau kamu masih ingat tadi yang cikgu terangkan, mod ialah nilai yang paling kerap berulang. Okey. Kemudian julat, nilai terbesar 9 tolak dengan nilai yang paling kecil. Jadi 9 tolak 2, maka julatnya kamu akan dapat 7. Okey, rasanya untuk mod dan julat tidak ada masalah. Okey, seterusnya
kita lihat pula tentang sisihan piawai. Ya, sisihan piawai ialah purata jarak atau sisihan setiap nombor dari nilai purata. Yang mana formulanya di sini, ya, jumlah xi ataupun x berapa tolak dengan x. X ni dia ada palang di atas ni, ya, dia ada garis di atas ini, ya, itu maksudnya purata. Dan kuasa 2. Nah, kuasa 2, ya, dibahagi dengan n tolak 1. Ini kenapa tiba-tiba ada n tolak 1? Okey, kita lihat contoh untuk kita cari varian konsisten piawai lah. Ya. Di sini contoh cikgu bagi jualan buku seminggu, kita ada 3, 2, 3, 5, 7. Jadi untuk mendapatkan varians, ya, varians dan sisian piawai dia formula yang sama, cuma bezanya sisian piawai ada punca kuasa sahaja. Untuk dapatkan varians, jumlah, ya, x yang keberapa tolak dengan x, jangan lupa, ya, dia ada palang di atasnya, maksudnya min ataupun puratanya, dikuasaduakan bahagi dengan n tolak 1. Maka kamu akan dapat dia beginilah. Sebelum itu kena cari dahulu min, sebab dalam formula ini dia perlukan min. Jadi min untuk jualan buku ini adalah 4. Okey, jadi kena jumlahkan satu-satu, ya. Kita ambil satu-satu sampel. Sama 3 tolak minnya 4, 4 kuasa 2, tambah 2 tolak 4 kuasa 2, tambah 3 tolak 4 kuasa 2, tambah 5 tolak 4 kuasa 2, tambah 7 tolak 4 kuasa 2, bahagi n tolak 1. N di situ adalah saiz sampel, ya. Saiz sampel kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 1. Maka kamu akan dapat hasilnya beginilah. Ya, 1 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 9 bahagi dengan 4. Maka varians yang akan kamu dapat adalah 4. Okey, itu varians. Kemudian sisian piawai, jumlah x1 tolak min kuasa 2 bahagi n tolak 1. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, beza formula antara varians dan sisian piawai adalah punca kuasa sahaja. Varians dia tidak ada punca kuasa, tetapi sisian piawai dia ada punca kuasa. Okay, oleh kerana kamu sudah dapat jawapan varians tadi adalah 4, maka kamu punca kuasakan sahaja jawapan itu, kamu akan dapat jawapan untuk sisian piawai adalah 2. Okey, itu berkaitan dengan statistik deskriptif, ya, yang mana dalam statistik deskriptif kita ada min purata, mod kekerapan, median titik tengah, julat perbezaan angka terbesar tolak dengan nilai yang terkecil, kemudian varians dan sisihan piawai. Okay, selain itu, satu lagi yang terdapat dalam statistik deskriptif ini adalah graf dan carta lah. Ya, graf dan carta juga termasuk di bawah statistik deskriptif. Okey. Seterusnya, ya, untuk alat kuantitatif yang kedua adalah pokok keputusan. Okay, pokok keputusan ini merujuk kepada, ya, gambar raja, ya, yang merujuk kepada pembentukan alternatif pilihan yang dapat membantu pembuat keputusan untuk memilih keputusan terbaik. Ya, maknanya pokok keputusan ini adalah satu gambar raja yang mana dia ada pembentukan alternatif pilihan. Okey. Pokok keputusan melibatkan kebarangkalian hasil yang akan diperolehi dari alternatif keputusan yang dibentuk. Okay. Dan digunakan apabila terdapat dua atau lebih urutan keputusan. Maksudnya pokok keputusan ini akan dibuat ataupun akan digunakan apabila terdapat dua atau lebih pilihan keputusan. Ya, jadi pihak organisasi boleh menggunakan pokok keputusan untuk melihat keputusan manakah yang terbaik. Okey, ini contoh pokok keputusan. Ya, yang mana dia ada dua pilihan di sini. Okey,
kilang kecil, maknanya membina kilang kecil dan membina kilang besar. Yang mana untuk kedua-dua pilihan ini akan wujud dua keadaan lah, ya, satu dengan permintaan tinggi dan yang kedua permintaan rendah. Dengan kebarangkalian kamu lihat di sini 0.6 kan koma yang 0.6 dan 0.4. Begitu juga dengan kilang besar. Okey. Untuk permintaan tinggi, ya, dia wujud lagi dua keadaan di sini, ya. Berkembang dengan tidak berkembang. Okey, manakala yang kilang besar, ya, dia akan wujud lagi dua tindakan di sini, ya. Tidak membuat apa-apa dengan satu mengiklankanlah, ya. Untuk iklan dia akan wujud dua keadaan, sambutan sederhana dan sambutan baik. Okay, ini secara umum contoh untuk pokok keputusan, ya, yang mana dia digunakan apabila organisasi mempunyai dua atau lebih pilihan. Okey, maka pokok keputusan akan digunakan untuk melihat keputusan manakah yang terbaik, ya, bergantung kepada nilai jangkaan keuangan yang akan diperolehi, ya, nilai jangkaan keuangan yang akan diperolehi daripada setiap keputusan yang ada. Okey. Jadi, ya, itu berkaitan dengan dua alat pembuatan keputusan kuantitatif, ya. Kita ada satu statistik deskriptif yang mana kita ada mean, mode, median, julat, hisian piawai dan variance. Kemudian yang kedua kita ada berkaitan dengan pokok keputusan. Okey, untuk melihat, ya, contoh penyelesaian masalah untuk pokok keputusan, anak-anak pelajar bolehlah ke channel cikgu, ya, untuk melihat video berkaitan dengan latitudi pokok keputusan. Ya, cikgu akan share nanti, ya, untuk memudahkan pemahaman anak-anak pelajar berkaitan dengan pokok keputusan. Okey, jadi setakat ini sahaja, ya, untuk perkongsian bagi anak topik pembuatan keputusan kuantitatif. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih di atas kesediaan anak-anak pelajar untuk menonton video cikgu. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, boleh sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih.